Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wal uhdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UMNO sebuah perjuangan. Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi, Timbalan Pengurusi Tetap Sementara UMNO Malaysia. Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Hassan, Timbalan Presiden UMNO, Naib Presiden UMNO. Yang Berhormat Datuk Dr. Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang bahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi bin Datuk Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Yang dikasihi lagi disayangi, yang bahagia Datuk Zahidah Zarihan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Juga yang dikasihi lagi disayangi, yang Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Johor, ahli Majlis Kerja Tertinggi, para perwakilan Perhimpunan Agung UMNO, wanita pemuda puteri bagi tahun 2022. Saya Nurlizah binti Noh, Ketua Pergerakan UMNO Bahagian Kota Tinggi, wakil pembahas dari sayap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Sebelum saya meneruskan ucapan saya pada hari ini, saya nak beri satu pantun kepada semua perwakilan yang berada di dalam dewan ini. Keris akan kembali berkilau menjadi tanda daulat perpaduan. Walau pilu bercampur galau, keriskan bangkit tanda kestabilan. Perwakilan UMNO yang berjuang sekalian, hari ini bak kata peribahasa, ayam ditambat disambah lang, padi di tangan menjadi lalang. Apabila apa yang kita kehendakkan tidak dapat kita kecapi, bukan hanya kalah Pilihan Raya Umum ke-15, kini kita diambang perpecahan jika tidak diselamatkan. Sebab itulah Perhimpunan Agung UMNO 2022 ini sangat penting. Bukan sekadar pau yang biasa untuk bertemu kawan-kawan yang berlainan bahagian, untuk membawa cadangan kepada kerajaan atau untuk mengkritik rakan-rakan seteru pemilihan. Tetapi Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini akan menentukan survival politik sebagai parti orang Melayu dalam keadaan politik kita yang sangat kita tak jangkakan. Untuk kita lihat kembali dasar parti, memperkukuhkan strategi, meletakkan hala tuju yang pasti. Saya faham ramai daripada kalangan kita di dalam dewan ini bersedih. Kita rasa bahawa kita berjaya bangkit dalam pilihan raya kecil yang diadakan selepas kita kalah PRU 14. 7 PRK dan 2 PRN kita berjaya menangi dengan begitu cemerlang. Tapi kita kalah lebih teruk lagi pada PRU 15 berbanding dengan PRU 14. Bukan kita tak buat kerja, malah dalam siri PRK dan PRN ada yang datang dari jauh, bantu kita sama-sama di negeri. Lepas tu ada pula yang berguluk bergadai, harta bertambatan yang digunakan untuk kita jaga UMNO masa kita tak ada apa-apa. Saya juga sedih, kekalahan juga menyebabkan kita mencari siapa yang patut disalahkan. Ada yang kata pemuda yang salah kerana gagal mendekati undi 18. Ada yang kata puteri yang gagal kerana gagal gunakan media sosial untuk tarik pengundi. Ada yang kata wanita yang gagal kerana gagal meraih undi. Ada yang kata kepimpinan UMNO yang salah kerana menggesa PRU dengan segera. Ada yang kata Perdana Menteri pada ketika itu yang salah kerana saja lewatkan PRU.
Ada yang kata juga calon yang salah kerana tak diminati pengundi. Dan ada yang kata juga PH serang kita macam dah tak ada hari esok. Ada yang kata juga Perikatan Nasional guna duit untuk tarik pengundi. Jangan kita umpamakan jatuh di tipe tangga, mencari segala alasan untuk salahkan orang tanpa kita menyalahkan diri kita sendiri, kerana itu tidak akan mengubah apa-apa pun. Apa yang lebih utama adalah apa yang perlu kita lakukan selepas ini. Ahli-ahli UMNO seluruh negara, hari ini saya mewakili pergerakan Puteri UMNO Malaysia yang diketuai oleh Yang Berbahagia Kekanda saya, Datuk Zahidah Zarihan, tidak mahu meletakkan kesalahan atau tanggungjawab membina semula parti ini kepada seorang sahaja, tidak kira siapa pun. Tapi hari ini saya ingin kongsikan pandangan daripada sayap bongsu ini lebih kepada isu hati dan harapan untuk kita sama-sama bina semula UMNO ini. 5 perkara yang perlu kita sama-sama lakukan daripada yang berada di pucuk pimpinan parti di hadapan kita ini sampailah kepada peringkat ahli-ahli akar umbi. Yang pertama, akui kekalahan, selami kelemahan. Kedua, tingkatkan pemufakatan, selesaikan permusuhan. Ketiga, kukuhkan perjuangan, utamakan kestabilan. Keempat, ubah kebiasaan, tingkatkan keyakinan. Kelima, buat persediaan, perkemaskan kekuatan. 5 perkara ini perlulah sama-sama kita lakukan jika kita mahu UMNO yang kita wariskan ini dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Jika tidak, mahukah kita ini dicerca oleh generasi akan datang kerana menyebabkan parti keramat kita ini musnah, terobek-obek disebabkan kegagalan kita sendiri. Para perwakilan hadirin hadirat sekalian, untuk kita berubah dan kembali menjadi kuat, kita perlu akui dan jangan pernah menafikan bahawa kita telah kalah dalam PRU Umum ke-15. Benar, betul, UMNO sekarang sebahagian daripada kerajaan. Namun, kita jangan selesa dalam kekalahan kerana menjadi kerajaan. Kita perlu kekal fokus kerana peperangan kita sebagai sebuah parti politik belum tamat. Selepas ini, kita ada pilihan raya di 6 buah negeri. Kebijakan politik tidak harus tertumpu kepada dengan siapa kita perlu berkawan dan menambah kekuatan. Tapi, kita perlu menyelidik apa kelemahan yang kita ada supaya kita dapat terus perbaiki kelemahan masing-masing. Kita perlu ingat, kita kalah bukan sebab lawan kita yang kuat, tetapi disebabkan kita yang semakin lemah. Kita lemah kerana kita lupa betapa kuat dan hebatnya UMNO yang dahulu. Parti yang bukan sahaja berjaya mengelakkan penjajah dari terus diperbudakkan tanah air ini, tapi kita berjaya mendapatkan kemerdekaan tanpa meminggirkan kaum-kaum yang lain. Hari ini kita juga lupa kekuatan itu hingga strategi bekerjasama dengan orang lain sebagai strategi utama parti. Hingga hari ini kita berbalah dengan siapa yang patut kita bekerjasama. Hakikatnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana nak memperkuatkan UMNO. Jangan jadi seperti menang sorak Kampung Tergadai. Sebaiknya kita lakukan postmortem di semua peringkat. Di peringkat cawangan, bahagian, negeri, pemuda, puteri, wanita dan keseluruhannya. Perwakilan yang dirahmati Allah sekalian. Walaupun kita akui bahawa mungkin kita mempunyai kelemahan, tetapi ramai juga yang kecewa kerana banyak kerusi kita kalah kepada calon parti yang akar umbinya lemah di kawasan itu. Bak kata orang tua, biar ditelan buaya, jangan dipagut ikan kecil. Kerana
parti kita melemah disebabkan pergeseran antara kita sendiri. Sejak kita kalah dalam PRU15, kita belajar bagaimana untuk berkawan dengan musuh. Tetapi kita juga belajar bagaimana untuk bermusuh dengan kawan. Kita menjadikan perbezaan pendapat dalam cara mengundi parti ini sebagai punca perbalahan dan perpecahan. Sedangkan UMNO ini wujud dengan menghimpunkan pelbagai persatuan-persatuan Melayu dalam satu meja musyawarah walaupun masing-masing mempunyai idea dan pendapat yang berbeza. UMNO perlu menjadi tunjang perpaduan dan kesatuan orang Melayu. Rakyat masih memerhatikan UMNO. Perpecahan kita menyebabkan parti ini semakin lemah kerana lebih banyak kita kritik parti berbanding kita kritik pihak lawan. Jadi Perhimpunan Agung UMNO ini patut memutuskan apa yang terbaik untuk kita tingkatkan pemufakatan kita. Adakah dengan wujudnya pemilihan atau kekalkan kepimpinan? Saya sebagai orang parti akan menghormati segala keputusan yang diputuskan oleh parti. Tapi tunjangnya mestilah untuk memastikan bahawa UMNO ini kekal bersama dan selesaikan segala permusuhan segera. Kita ini umpama perang dingin, tidaklah berpencak dan membawa senjata, tapi hari ini ramai sangat yang terluka. Jadi jika keputusan parti menetapkan tiada pemilihan jawatan nombor 1 dan nombor 2, kita jadikan parti ini keutamaan. Terus sumbang idea, tenaga dan kepunyaan. Jika pemilihan dilakukan, kita pastikan kita tidak menang jadi arang, kalah jadi abu. Pastikan walau apa pun yang berlaku, kita menjadi lebih matang dalam berparti. Diharap jangan punting berasap jua. Jangan kita ungkit-ungkit lagi jika perkara itu telah diselesaikan. Ini kerana parti tidak akan bertambah kuat jika perkara dalam kelambu dibawa keluar. Adakah dengan kita saling berpencak sesama sendiri akan menyebabkan rakyat yakin dan percaya dengan UMNO. Jadi kita perlu sentiasa meletakkan kepentingan parti ini melebihi daripada kepentingan peribadi kita. Pesanan buat diri saya, buat semua perwakilan dan pucuk pimpinan terutamanya, jangan didengarkan siul ular walau apa yang berlaku. Pastikan ini adalah pertandingan adik-beradik. Jangan benarkan musuh sebenar kita untuk menjadi tangan-tangan gaib yang turut sama dalam membuat keputusan untuk parti kita. Tidak kiralah dari belah mana pun saya berpesan kerana saya sayangkan parti ini. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Selepas kita telah akui kekalahan dengan perkukuhkan muafakat antara kita, UMNO perlu memastikan bahawa kita memperkukuh kembali semangat asal perjuangan di negara ini. Kefahaman mengenai UMNO ini perlu dirasai dan difahami bukan hanya oleh kita yang hadir hari ini saja, tetapi kepada seluruh ahli di seluruh negara. Kekalahan sepatutnya bukanlah perkara yang akan melemahkan kita jika kita faham perjuangan UMNO. Malah perjuangan UMNO ini perlu difahami oleh pengundi, terutamanya adik-adik daripada undi 18 kerana mereka lah yang membawa ombak besar dalam PRU ke-15 yang lepas. Apabila kita kalah dalam PRU 14, kita ni cuba cari resepi bagaimana untuk menarik pengundi muda. Kita sangkakan kita ditolak dalam PRU 14 kerana janji Pakatan Harapan yang lebih menaik ketika itu. Jadi kita pun ubah pembawaan parti dengan membawa identiti UMNO parti yang idealis dan membawa aspirasi pembangunan. Rupanya dalam kalangan segmen pengundi Melayu, mereka lebih tertarik melihat keyakinan untuk mempertahankan kepentingan orang Melayu dan Islam. Sebab itu, dalam kempen PRU15, kita lihat Perikatan Nasional membawakan kaedah kempen yang pernah kita buat dulu. Ceramah yang bercakap mengenai Melayu tergugat di tanah sendiri, bercakap tentang Islam terancam di negara ini,
menimbulkan sifat prasangka terhadap bangsa lain, UMNO dah tak berceramah macam tu lagi kerana kita bawa idea baru. Tapi kita lupa asas utama kita adalah agama, bangsa dan negara. Roh UMNO ini perlu kita terapkan kembali dalam kalangan masyarakat, terutamanya ahli-ahli yang baru menyertai UMNO. Semangat sayangkan bangsa, agama dan tanah air. UMNO perlu berusaha dalam tempoh 5 tahun mendatang ini untuk mengkader lebih ramai lagi orang muda dalam memahami makna sebenar perjuangan UMNO. Generasi sekarang tak lagi mempunyai sifat sentimental seperti generasi terdahulu yang mana mereka menyokong UMNO kerana jasa UMNO dalam memerdekakan negara, memajukan bangsa, mengeluarkan rakyat dari kemiskinan tegak, meningkatkan taraf pendidikan sebagainya. Yang berhormat Wakil Puteri, tinggal 2 minit saja lagi. Okey. Generasi sekarang melihat apa yang kita buat pada hari ini bukan banyak trofi kejayaan kita sebelum ini. Jadi UMNO kena memperkemas dan memperkukuhkan kembali perjuangan kita. Jadi untuk kembali mendapatkan keyakinan rakyat dan mengembalikan kekuatan parti, kita perlu ubah kebiasaan yang kita lakukan pada hari ini. Jika selama ini kita hanya bertemu dengan rakan ke parti, kita ubah cara kita. Jika selama ini kita hanya berkempen di Facebook, kita kena ubah cara kita. Jika selama ini kita hanya mengharap pengundi putih, kita ubah cara kita. Jika selama ini kita hanya berceramah di PDM, kita kena ubah cara kita. Hari ini bukan berpesanlah, saya berpesan kepada diri saya dan semua supaya pucuk pimpinan dan menteri-menteri semua, pastikan UMNO ini umpama hidup kayu berbuah, hidup manusia berjasa dengan menabur bakti dan menjaga kepentingan rakyat, terutamanya orang Melayu. Tingkatkan keyakinan rakyat melalui kerja-kerja yang kita lakukan. Buktikan kepada orang Melayu langkah politik yang kita lakukan demi menjaga kepentingan negara tanpa UMNO lupa tugasnya untuk menjaga kepentingan Melayu. Supaya mereka sedar dan faham bahawa UMNO parti yang selama ini berjuang dan membela nasib orang Melayu. Ingat, gunakanlah kesempatan yang diberikan buat kali kedua ini untuk naikkan kembali keyakinan rakyat kepada parti kita. Bak kata orang tua, jangan tercirit di periuk. Jangan buat masalah di tempat kita menumpang. Kembalikan fokus utama kita, iaitu memperjuangkan nasib orang Melayu, nasib rakyat biasa, nasib penduduk di luar bandar. Jangan kita bazirkan peluang yang diberikan hari ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak dan rakan-rakan perwakilan hari ini, walaupun ramai masih lagi bersedih dengan keputusan PN15 yang baru saja berlalu, namun kita perlu terus mengorak langkah bersedia menghadapi 6 pilihan raya negeri yang akan berlaku pada bila-bila masa sahaja dalam tempoh 6 bulan akan datang. Namun, kita tak seharusnya terus berimpian tanpa usaha yang keras. Kita perlu membuat persediaan yang kemas dan rapi berdasarkan data dan fakta, berdasarkan sentimen dan persepsi dengan strategi yang baik dan kuat lagi meyakinkan. Yang berhormat, sila menggulung. Sikit lagi. UMNO merupakan, ini saya nak sebut sebab ini sangat penting. UMNO ini merupakan parti yang dinamik dan sangat terbuka. Kita ni ada rangkaian cawangan yang hampir semua tempat. Ada kerjasama yang baik dengan NGO-NGO. Ada struktur khas di universiti melalui mahasiswa, siswi UMNO. Ada struktur khas menjaga pengundi 18 tahun melalui Putra. Ada pusat latihan ilmu, ada tim penerangan UMNO, ada sayap-sayap puteri, pemuda dan wanita. Semua ini adalah kekuatan UMNO. Tetapi kita perlu fokus dan lakukan sinergi yang terbaik. Kuasai segmen masing-masing sebaiknya dan latih mereka semua untuk menjadi instrumen terbaik parti, kembali memperkukuhkan parti. Saya amat berharap pada pucuk pimpinan parti selepas ini dapat kembali mengaturkan strategi memperkuatkan parti kita. Gunakanlah segala usaha untuk UMNO bukan sahaja bergerak sebagai parti politik kerajaan,
tetapi sebahagian daripada parti kita sendiri. Jadi sebagai kesimpulan, ingin saya nyatakan bahawa kita sudah berada di persimpangan yang memerlukan untuk kita menentukan masa depan UMNO. Jika kita salah pertimbangan, maka UMNO akan tinggal di buku teks sejarah dan arsip negara. UMNO hanya tinggal nama tanpa kekuatan dan tenaganya. Adakah kita ingin mewariskan perkara ini kepada anak cucu kita, atau kita akan bangga bahawa kitalah yang menyelamatkan UMNO dari terus dibunuh dan mati dengan sendirinya? Jika kita ingin mewariskan UMNO yang keramat, terhormat dan kuat ini, maka kita perlu hapuskan ego kita sesama sendiri, persiapkan kekuatan kita, teguhkan pemakatan kita, perkemas strategi kita untuk kita kembali menjadi sebuah parti dominan dalam arus politik negara. Kita perlu bermula langkah daripada sekarang. Hari berduka kita dah tamat dah pada hari ini. Esok kita kena keluar dengan azam yang baru. Azam untuk membangunkan kembali UMNO. Azam untuk memperkukuhkan kembali UMNO. Azam untuk memperkuatkan kembali UMNO demi agama, bangsa dan negara. Ingat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang, akak, rakan perwakilan yang hadir pada hari ini. Perang ada di depan kita. Kini masa untuk kita bekerja. Alang-alang berminyak biar licin, alang-alang mandi biar basah, alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Yang Berhormat Wakil Puteri UMNO Malaysia.